Ya, masih lagi berkisar tentang gadget. Kalau tadi lebih kepada pembuli cyber, tapi kali ini kita fokus pada anak-anak pula. Bahana gadget pada mata anak. Macam mana tu mungkin ada di luar sana mungkin anak-anak yang ramai kan, mungkin anak yang masih kecil lagi nak tahu juga kan. Boleh ke nak guna tengok handphone ni kan, tengok setiap masa kadang sampai ke pagi sampai ke malam. Sampai nak tidur pun sampai pegang handphone sebab kita pun orang tua pun sama juga. Kan. Jadi kita bersama dengan dua panel kita yang akan berkongsi dengan kita tentang bahana gadget pada anak, pada mata anak. Kita bersamakan di sebelah kanan saya Dr. Prema Deva selaku pakar perunding mata Hospital Pakar KPJ Rawang. Apa khabar? Apa khabar doktor? Bagus. Dan juga Dr. Nohaya Yaakob selaku pakar perubatan dan pendidikan awal kanak-kanak. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Baik doktor. Isunya memang nampak macam remeh, nampak macam kecil tapi sebenarnya kesannya besar. Sebab sekarang ni, dunia sekarang ni, ibu bapa sibuk bekerja, lepas tu mungkin nak siapkan tesis ke dan sebagainya. Jadi anak-anak tu dibiarkan dengan gadget. Jadi mungkin ada dari sudut positifnya, ada sudut negatifnya. Jadi sebenarnya dari sudut positif tu macam mana kita nak macam dari segi positif tu macam mana cara kita untuk bagi gadget pada anak-anak sebenarnya? Okay, Nat, selalunya bila kita rasa sangat excited bila kita macam duduk dengan anak kita, tiba-tiba anak kita cakap satu perkataan yang kita tak pernah ajar, tiba-tiba dia boleh cakap dan mungkin dia dapat benda tu daripada pendedahan, daripada penggunaan gadget tu, daripada YouTube dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai parents, of course lah sebagai parents kita macam anak aku tahu benda ni, ya Rabbi aku tak ajar pun. Macam tu kan. Jadi kita excited. Bila kita excited, kita melabelkan itu sebagai sesuatu yang memberi kesan positif. Jadi saya tidak berada di sisi dia tapi dia masih mampu mendapat perkataan informasi. Tetapi sekiranya kita spend a little bit more time bercakap dengan mereka yang mungkin sudah beranjak sedikit dewasa. Mungkin 2 tahun tu mungkin kita bercakap dengan orang yang berusia 5 tahun, 7 tahun. Kebanyakan daripada parents mereka selalu memberi nasihat, kamu kalau belum mula bagi gadget ke anak, jangan sekali-kali ajar. Kerana saya yakin apa mereka pada 5 tahun yang akan datang adalah dibeli oleh mereka yang hari ini. Their 5 years is depending on what we give today. Why I mention so? Because dengan pemberian gadget, penggunaan gadget hanya hubungan satu hala dia dan anak tersebut. Kita tak cakap lagi tentang kesihatan mata, tentang lagi itu baru satu topik, itu baru satu itu baru belum lagi dia tak ada komunikasi dengan orang-orang lain. Dia ada orang yang berusia berbeza usia dengan dia. Dalam satu dunia ni ada orang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia kena berkomunikasi. Kemudian dia kena tahu macam mana nak defense diri dia. Macam mana nak bereaksi kepada orang yang sakit, kucing yang sakit, kucing yang lalu. Itu kita tak belajar dalam gadget. Belum lagi dengan tidak expose kepada cahaya matahari. Jadi bila kita kata ia adalah perkembangan seorang anak, kita tak lihat perkembangan dari segi otak sahaja. Kita melihat segala-galanya dari segi tulang yang sihat, otot yang kuat, segala-galanya. Jadi kalau kita hanya meletakkan dia di bawah bumbung untuk kita rasa macam okey memudahkan kerja kita, yes, gadget adalah jawapannya. Tetapi adakah itu yang kita nak, cara yang terbaik? Yes, untuk anak kita ke depan nanti, you imagine dia akan pergi interview dalam universiti, interview untuk dapatkan beasiswa. Itu adalah satu skill komunikasi yang dia tak dapat melalui hanya dengan menonton gadget macam tu. Jadi jangan terlalu cepat berbangga bila anak tu dah tahu satu ataupun dua perkataan yang dia belajar sendiri melalui semuanya gadget. Benda tu kita boleh cover banyak sangat dengan interaksi secara langsung dengan anak. Bonding dengan anak tu yang sebab dah lah siang tu kita tak ada. Kita dah ke tempat kerja. Malam tu pula kita decided not to be with them. Okay, so bila masa kita dengan anak? Cuba you imagine, that is what happening last time and the impact is now. So we don't know what's happening to our kids now. They are communicating freely dalam media sosial. And the worst part is kita pun buat benda yang sama. So bila kita tak nak anak buat benda yang sama, kita jangan buat. Kalau boleh, kalau kita nak baca WhatsApp dan sebagainya, kita ada masa, kita limitkan masa. Kita dah di tempat kerja kan. Okey, melainkan kalau memang ada masa-masa kerja-kerja yang kita tak boleh ada limitasi, kita memerlukan kecepatan dalam menjawab, ketangkasan dalam menjawab. Macam bidang-bidang perubatan seperti Dr.
premak. Yes, I have to admit that sometimes you have to alert very Betul, fast betul. untuk respon kepada kesihatan orang Ya. lain. Saya suka doktor cakap tadi kan, bila kita kena ada interaksi antara ataupun interaksi dua hala dengan anak dengan mak ayahnya ataupun anak mungkin dengan cikgunya kan. Jadi itu adalah satu benda yang kita perlu apply setiap hari. Okey. Tapi benda ni kadang-kadang kita terlalu fokus pada ialah untuk memudahkan kita sebagai seorang ibu dan ayah kan untuk jauh daripada untuk memudahkan kita menjaga anak-anak kita di rumah yang sehingga menyebabkan mata ataupun kesan yang tidak baik pada mata anak seseorang tu rabun, mungkin ada juling kan. Jadi itu akan memberikan kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Jadi mungkin saya nak bertanyakan dengan Dr. Prem, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah ini kalau penyakit ini berlaku atau mungkin penyakit lah, ini satu simptom atau kesan terhadap anak-anak yang ada masalah rabun juling disebabkan penggunaan gadget ini. Okey, terima kasih. Dari permulaan dia ialah kawalan. Ibu bapa kena pastikan masa yang diluangkan anak-anak kepada alat gadget memang dikurangkan. The American Academy of Optometrists memang tidak galakkan budak-budak kurang daripada 2 tahun untuk main dengan gadget. Kurang so 2 tahun. kalau kanak-kanak sudah biasa tengok perkara dekat, dekat dan sentiasa pandang saja dekat, mata akan kena evolve untuk tengok benda dekat. So masa itulah rabun jauh yang didapati. So mula-mula kena sebagai seorang doktor yang terima pesakit atau ibu bapa yang beri bawa anak ke jumpa saya, history taking, saya kena tanya tengok apa masalah. So didapati mereka luang lebih daripada 4 sampai 6 jam dengan gadget dalam sehari. So kalau begitu banyak masa diluangkan untuk tengok benda dekat, and then we are talking about less than 35 cm or 40 cm. So untuk dia mata akan fokus lebih pada benda dekat saja. So untuk tengok jauh, untuk pandangan tengok pokok-pokok, bukit-bukit jauh pandangan dia akan semakin merosot. So kurangkan masa. Yang tu yang pertama lah. Kalau budak yang lebih besar, minta maaf lah. Seperti saya pakai cermin mata. Jadi kita tak naklah anak-anak kita pun ada masalah tu. Untuk mengurangkan, untuk mengurangkan dari segi awal, kurangkan masa dengan gadget. Kawalan yang penting kawalan penting. Kalau boleh kurang daripada 2 tahun, jangan bagi gadget. Budak-budak kurang 8 tahun, 1-2 jam saya rasa berpatutan. 1 hingga 2 jam. Tapi untuk budak-budak yang ke sekolah kena buat kerja rumah sekarang, mereka komputer savvy kan, mereka kena tahu komputer, mungkin 2 jam lebih sikit penggunaan dia, dan cuba kawalkan. Selain daripada itu, kurangkan posture yang betul. Kalau kita guna komputer screen, jangan nak letak atas, nak rasa macam menungak dan ada juga satu sebab mereka komplain mata tak sihat, mata tak selesa je lah, sebab bila menungak atas, mata kita kurang kelip. Sebab kita kena naikkan kelopak mata. So the blinking rate is reduced. So mereka rasa mata cepat penat. So posture pastikan kena buat betul. So computer screen kena agak-agak 20 degree bawah line of sight. Jadi ada juga ibu bapa yang mengabaikan brightness tadi, seperti yang kita bincangkan. Saya galakkan, kalau budak-budak guna komputer ke laptop ke apa-apa, pastikan bilik itu is lighted up. Jangan nak gelapkan atau padamkan lampu. Sebab lampu skrin tu agak tinggi dan boleh, seperti budak-budak kurang daripada 4 tahun, dia boleh tukar dia punya circadian rhythm atau cara tidur dia. Dia punya masa tidur akan terganggu.
Patutnya waktu malam tu dia tidur tapi dia lebihkan Sebab kepada komputer, gadget. so otak berfikir masih terang dan the sleep cycle is disturbed. Yes. Dia punya masa tidur tu akan terganggu. Bila dia terlalu bright sangat, jadi mata pun makin besar kan, lagi lebih So, fokus bila dalam keadaan dan gelap. sebab tu kalau guna komputer atau reader, pastikan lampu terang macam studio kita terang cerah. betul-betul. It's bright enough. Okey. Baik doktor, kita ada banyak lagi nak tanya kepada Dr. Nuhaya khusus untuk ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak yang terlalu obses dengan gadget, tapi kita nak berhenti berehat seketika, Ashraf. Kembali selepas ini. Jangan ke mana. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Bersama dengan saya dan juga Nat dalam segmen Anak Manja. Segmen Anak Manja kita berceritakan tentang bahananya gadget pada anak-anak kita. Ya. Jadi kita bersama bersama dengan panel kita bersama Dr. dengan Dr. Prem. Nuhaya dan juga Dr. Prem. Okey, Dr. Nuhaya. Macam kita baru kita borak tadi kan, menceritakan tentang masa. Bila masa dengan anak-anak ni, ialah sepatutnya waktu malam kita lebih kepada mak ayah ni kena lebih banyak masa bersama-sama anak daripada anak masanya dengan gadget-gadget ni kan. Jadi waktu bila dan berapa lama jam penggunaan anak boleh menggunakan gadget dalam setiap hari, mungkin macam Dr. Pernah cakap ni 4 hingga 6 jam. Pendapat Dr. Nuhaya macam mana pula? Dan bagaimana pula mak ayah nak menjaga atau mengawal anak-anaknya waktu penjagaan dia waktu malam? Okey. Okey, pertama sekali ada dua soalan tu. Okey, so pertama sekali whether is good tak kita nak bagi benda tu kan. Okey, sebenarnya macam tadi saya katakan, tak ada apa yang tak elok di bawah matahari Allah ni. Semua elok. Semua elok. Okey, tapi cara kita mengaplikasikan benda tu dalam hidup kita menjadikan dia tak elok. Sama ada tak elok ataupun elok lah, kita boleh pilih kan. Okey, bila kita kata macam mana kita nak mengawal, pertama sekali kita harus tahu peranan kita sebagai ibu bapa. Kita adalah ibu bapa, maksudnya mereka diletakkan di bawah tanggungjawab kita. Kita lebih mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Kita mengetahui dengan akal. Okey, mereka lahir ada otak tapi akal berkembang, kemudian berkembang sedikit demi sedikit, dan kita yang memberi pengetahuan benda tu. Okey, sekiranya kita melepaskan tanggungjawab itu kepada gadget, cuba bayangkan 10 tahun kemudian kita jangan komplain yang kenapa anak saya tak nak bercakap dengan saya ya? Kerana pada 10 tahun yang lalu anda tidak bersama dengan dia. Pada saat dia ingin berekspresi menyatakan saya sangat merindui mama, kita sedang sibuk dengan benda lain, kerja, tak kisahlah apa-apa pun. Okey, jadi tapi kita juga tak boleh nak menyangkal bahawa benda tu wujud dan mereka perlu. Ini adalah zaman cyber, zaman media sosial. Mereka pun perlu pendedahan juga. Yes, mereka pun perlu pendedahan supaya mereka tak jadi macam culture shock kan. Jadi kita boleh limitkan. Saya tak menyalahkan ataupun merasakan benda itu adalah benda yang buruk. Tapi kita boleh menggunakan, contohnya kita memberi gadget pada anak, especially bila kita keluar makan. Kita ada masalah yang anak kan mesti lari-lari kan, dan bukan semua orang faham fitrah anak itu berlari-lari, bermain, mereka belajar dengan cara macam tu. Kita Mm-mm. ada yang belum kahwin, mungkin yang belum ada anak, walaupun bukan semua, tapi akan rasa macam nak makan pun tak rasa senang, makanan. kan? Meja ternilah, anak menjerit-jerit lah. So kita pun rasa bagi gadget, duduk diam. Selesai masalah. Selesai masalah. Okey. Kalau sekiranya kejadian macam tu terjadi, kerana ini adalah fenomena yang selalu sangat saya tengok. Jadi why not kita letak, okay fine, kalau you rasa gadget tu dapat membantu you, you letak gadget tu dengan dia, tapi you berkomunikasi dengan dia. Contohnya you buka lagu Shark ke apa ke kan. So kita cakap, oh Shark, where does the shark live? Abang, so Sambil abang belajar. sambil belajar. Oh, shark tu apa dalam nama lain dia? Oh, jerung. Jerung gigi dia tajam kan? Oh, tajam. Takutnya kita buat ekspresi. Jadi dia ada komunikasi dua hala. Jangan Dia biarkan tengok. dia seorang-seorang. Yes. Jangan lepas tu kita Khayal. pula tengok dengan kita punya. Sekali. So, satu family dah tak ada komunikasi. Betul. Kita berkomunikasi dengan dunia luar, padahal keluarga itu adalah lebih penting untuk kita jaga. Dan malangnya kesan dia 10 ataupun 20 tahun akan Ya, datang. kesan dia memang Panjang. Actually kan, you don't have to wait for that long. Even nowadays pun kita dah nampak dah. Betul. Mereka dah tak nak berkomunikasi dengan dunia luar. Tahu tak, anak-anak sekarang ni walaupun kita berada di suhu khatulistiwa, tetapi anak-anak kecil kita hampir 50% mengalami kekurangan vitamin D. Dan vitamin D itu kita dapat daripada matahari.
Jadi kerana salah satu faktornya salah satunya gadget. anak gadget. Belum lagi obesity. Betul. Betul. So dia bila kita dapat satu benda tu, macam saya katalah, kita boleh decide sama dia nak jadi baik ataupun buruk. Dia boleh jadi satu alat bantu mengajar. Tetapi dengan syarat Kita si ibu, terlibat sekali. si bapa Kena ada terlibat disiplin sekali. Yes, ini adalah masa kita bercakap dengan, oh ini apa? Oh ini pokok. Oh kucing. Kucing bunyi macam mana abang? Oh miau ya, bukan mu. Are you sure? So kita berinteraksi dengan dia dan kita tahu benda tu yang dia berada dengan dalam dunia nyata. Sebab kita kena faham juga beberapa benda. Bila dalam dunia nyata, scene kehidupan kita tidak berubah by second seperti scene dalam video. Betul. Dia tak laju tok macam tu dan dia tak terus berat. macam fast track sebab Yes, kita mengambil masa. Yes, kita nak jalan 10 langkah nak sampai sana tapi scene dah 10 kali bertukar. Yes. Lepas tu belum lagi dengan the bright of the colour, it's so beautiful. In real life it's not always beautiful. Can you imagine if anak tu dah pergi sekolah nanti? So bayangkan scene dia adalah dia melihat guru di depan dan kemudian guru tu mengajar. Padahal dalam scene dalam YouTube ataupun dalam video tu, oh tak macam tu, sangat menarik dengan lagu-lagu dan tarikan warna yang menarik, diseronok. So bila dia tak suka ke sekolah kerana benda tu, you imagine impact dia nanti macam mana. Serius. So kita cakap, alamak tak biasa pergi sekolah, baik adik tengok sini adik belajar lagi banyak Lagi kat sini. macam-macam. Nampak tak? Lepas tu dia tidak bersosialisasi kat situ. Okey, baik, kita kembali kepada Dr. Prem. Mungkin ada kes-kes yang doktor ambil melibatkan kanak-kanak yang lebih terdedah kepada gadget. Jadi macam mana cara rawatan yang mungkin boleh diambil ataupun bagaimana, sejauh mana boleh sembuh kembali? Contohnya kalau dah mata dah juling, boleh sembuh kembali ke tak ataupun macam mana? Silakan doktor. Ada beberapa perkara lah saya bincang dengan ibu bapa sebab ibu bapa yang kena buat peranan penting. Tak guna cakap dengan budak yang 3 tahun 4 tahun sebab dia tak ada peranan besar sebab ibu bapa yang kena ambil tanggungjawab. Ya. Ya. So seperti saya dah kata mula, kawalan masa yang gadget diguna. Saya tak kata tak boleh guna tapi kena kawal. Lebih-lebih yang 5 tahun ke 6 tahun yang sudah pandai guna gadget, kadang-kadang lebih pandai daripada ibu bapa pun kan. Betul. Limit the time. Limit the time, try not more than 2 hours sehari lah. Ya, lebih-lebih yang 8 dan bawah. Ya. Posture, pastikan gadget dipandang agak jarak sekurang-kurang 40 cm jauhnya, jangan dekat sampai nak tengok full screen kan. Gadget seperti di mana mereka guna gadget khas macam the headgear yang sekarang semakin popular. Dibolehkan tak? Tidak, jangan untuk kanak-kanak. I mean, untuk orang dewasa pakailah. Sebab penglihatan sudah matang dan orang dia pun matang. So kalau budak dia Belum matang lagi. Belum matang lagi. The world is then restricted. Okay. So satu lagi untuk teenagers yang selalu guna assignment semua, so advise them guna 20-20-20 rule. Right? It's a 20-20-20 rule. So setiap 20 minit ya untuk relaxkan mata, pandang sekurang-kurang 20 meter jauhnya. Okey. Kalau boleh ada tingkap pandang luar, ya, tengok langit ke awan jauh, dan untuk 20 second, 20 saat. So the 20-20 rule applies bukan saja untuk kanak-kanak tapi untuk semua orang dewasa juga. Boleh. Boleh. Untuk relaxkan sebab if you ada assignment atau kerja berdepan komputer banyak, you kena rehatkan mata setiap 20 saat kalau boleh. Contoh tu betul ke doktor? Ya. Untuk 20 saat, jauh sekurang-kurang 20 kaki, jauh ni lah. Kalau lebih baguslah. So kalau ada tingkap, pandanglah kapal terbang luar tu yang sedang terbang atau pandang bangunan ke pokok kan. Yeah. So then posture pun penting dan and other thing is pastikan ada pemeriksaan mata sekurang-kurang setahun sekali. Kalau you rasa
sebagai suami isteri ada masalah rabun, kemungkinan besar anak mungkin ada rabun ada juga rabun juga. agak awal umur. Pemeriksaan mata tu maknanya dari segi rabun ataupun Rabun lah. Kebanyakan rabun, you can go to your friendly optician shop kalau they are good with children, or you can go to the eye doctor lah. Untuk pastikan, untuk bila agak masa dia ialah sebelum pergi prasekolah. Sebab sebelum prasekolah kebanyakan mereka adalah within room environment. Tapi masa prasekolah mereka kena tengok blackboard, agak jauh duduk. So kalau rabun mereka susah nak belajar. Susah nak belajar. Susah nak tangkap. Betul. So kalau seorang ada rabun silau misal katanya yang tinggi, ya, huruf A, E, O, U semua nampak agak sama. So mereka tak faham kenapa apple dalam bahasa Inggeris APPLE atau EPAL dalam bahasa Melayu, untuk dia nampak semua O, P, O, L semua nampak sama. So dia tak faham kenapa dia tak boleh eja seperti budak lain. bezakan yang mana satu. Bezakan. Sebab huruf tu semakin kecil, semakin susah nak nampak. So rabun silau adalah satu sebab pembelajaran tersekat. Betul. Bukan dia ada masalah pembelajaran, tapi sebab penglihatan. Penglihatan dia. Pembelajaran dia tersekat. Ya. Right? Dan itu satu pengajaran And then- yang cukup besar Yeah. pada ibu bapa. And I think my colleague will also agree, kena pastikan ada masa luang untuk aktiviti luar. Luar, riadah dan sebagainya kan. Sekurang-kurang sejam sehari. Kita masih tak pasti, tapi cahaya matahari ada efek pada penglihatan. Betul. Bukan yang dekat tapi Yang jauh. penglihatan jauh. So pastikan budak-budak ada pergi ke padang lapang atau tepi pantai ke untuk melihat benda-benda jauh. Sebab Betul. penglihatan tu akan mata akan relax Relax. dan rabun akan kurang. Kalau luang masa sekurang-kurang sejam luar. Bukan luar rumah luar rumah tu bukan saja out tapi lebih pada outdoor. Padang, outdoor activity, Ya. sporting activity Baik. untuk kurangkan. Baik. Terima kasih banyak Dr. Prem di atas penjelasan tu. Seronok rasanya berborak dengan Dr. Nuhaya juga tentang perihal anak-anak je lah. Betul? Dekat juga dengan penonton-penonton kita yang mungkin mempunyai masalah yang sama. Jadi Yep. apa yang dibincangkan oleh Dr. Nuhaya seperti tadi, Dr. Prem, jadi mungkin bolehkan jadi panduan, dan kita tahu bahawa kita tak seharusnya membiarkan anak-anak kita leka dengan gadget semata-mata untuk kesenangan kita. Sebab kesan dia sangat besar. Apa-apa pun mak ayahnya kena aware tentang perbuatan anak-anak akan ikut apa Betul. yang ibu bapa lakukan setiap Ya, hari. Jadi kita betul. sebagai